Assalamualaikum, salam rockers semua. Alright, jadi dalam episod yang lalu sekolah metal rock, gua dah tunjukkan kaset-kaset yang menjadi buruan mat metal. Kaset-kaset rock kapak yang menjadi buruan mat metal. Jadi seperti yang gua katakan, gua dah janji kata gua nak tunjuk pula kaset-kaset extreme metal Malaysia, Malaysia saja, bukan luar negara sekali, yang menjadi buruan kolektor-kolektor kaset rock kapak. Jadi kebanyakan kolektor kaset rock kapak ni, biasanya diorang ni macam gua sikit lah. Dia nak cari benda-benda yang lama. Benda yang lama, first, keutamaan dia. Benda kedua, mesti first press, cetakan asal yang betul-betul keluar di zaman tu, kan? Dia tak nak cari yang cetakan kedua ke apa semua, tak. Dia tak peduli tu semua. Yang dia nak sebenarnya cetakan pertama. Kalau kaset tu keluar kaset putih, dia nak putih je. Dia tak nak cari yang transparent ni semua. Ini adalah mentaliti kolektor rock kapak. Pasal kolektor rock kapak ni jenis yang nak menghargai nostalgia lama tau. Okey, jadi di kalangan kolektor rock kapak ni, ada juga yang collect extreme metal. Diorang bukan hanya collect rock kapak semata-mata, tapi juga collect extreme metal. Tetapi mereka amat memilih. Diorang pilih macam yang gua cakap, nak benda-benda yang nostalgic, benda yang berkaitan dengan sejarah music metal di Malaysia itu sendiri, dan juga benda yang ialah bersejarah lah, macam gua cakap kan. Sebab kebanyakan kolektor-kolektor rock kapak ni, dia punya usia ni atas daripada gua, yang usia lingkungan 30-an lewat 30-an, pertengahan 30-an macam gua ni adalah berpekerat. Tapi majoriti adalah yang lingkungan umur pertengahan 40-an, awal 40-an. Jadi mereka ni semua membesar di zaman rock kapak itu sendiri, mengalami satu fasa tau. Macam kebanyakan rocker-rockers otai kan, yang masa zaman kegemilangan diorang adalah zaman lewat 80-an, awal 90-an kan, mengalami transisi. Di mana pada tahun 90, tahun 91, kebanyakan semua beralih ke arah music thrash, beralih ke arah music death metal. Sebab lagu-lagu kaset-kaset rock kapak semua kebanyakan semua dah sendu dengan lagu-lagu Jiwang Karat. Jadi semua dah tak boleh belah, beralih ke arah music thrash dan death metal. Betul tak betul? Yang mana yang kebanyakan hari ini usia mereka sudah lewat 40-an ataupun awal 50-an, semua akan melalui transisi yang sama. Jadi pada masa tu, kalau extreme metal barat yang popular di Malaysia sebab tu tahun 90-91 adalah Obituary, apa lagi ya, Death, Slayer tak berapa sangat, Sepultura. Ni semua memang menjadi buruan kolektor-kolektor, bukan kolektor, ni mamat-mamat rockers yang transisi menjadi thrasher dan death thrasher di awal 90-an. Tapi sekarang ni kita nak cerita pasal extreme metal Malaysia. Dua orang dah boleh agak lah kot kaset-kaset album apa tu. Antaranya tentu sekali dicari adalah FTG, EP pertama mereka, Freedom That's Gone, tahun 1991, keluaran Karun Seni. Sebab apa EP ni sangat dicari? Satu, kaset putih brother, kan? Lagi satu, kerana ia sangat nostalgic, ia bersejarah. Ini adalah rilisan extreme metal secara pro yang pertama di Malaysia. Jadi kebanyakan umat rockers masa tahun 91 yang dah beralih menjadi thrash memang mencari kaset ni pada masa tu. Begitu juga pada kolektor-kolektor rock kapak. Kaset ni memang sangat diburu lah. Ini ada orang jual harga sampai 2.5 pun orang sanggup beli ni. Itu kolektor rock kapak memang pandai, asalkan dia kaset putih. Dan kemudian ada lagi adalah Silent Death, Before the Sunrise. Kebanyakan rocker-rockers otai yang gua borak-borak, yang gua kenal-kenal, yang sekarang umur dalam lewat 40-an, gua dapati diorang pada tahun 90-91 dah mula pakai baju Silent Death. Semua gara-gara album ini, Before the Sunrise. Memang sangat popular ni album ni, dan ini juga menjadi buruan kolektor-kolektor kaset rock kapak apabila kita cerita pasal extreme metal Malaysia. Jadi album ni kalau nampak ada orang iklan harga 100 pun pak laju je. Ini. Begitu juga Suffocation, Day of Darkness, album death metal yang pertama diterbitkan di Asia Tenggara. Sebelum tu tak pernah ada lagi album-album
death metal di Asia Tenggara. Album ni tahun 1992. Selepas tu baru Silent Death tahun 92 juga. Jadi album ni sememangnya menjadi buruan kolektor-kolektor rock kapak, sebab ini death metal old school dan mempunyai sejarah yang sangat nostalgic di bumi Malaya gitu. Kemudian kita ada Brain Dead From The Ecstasy, juga pada tahun yang sama, cuma lewat 1992. Ini adalah album pertama kumpulan Brain Dead, sebuah kumpulan death thrash metal, ataupun sebenarnya dalam konsep dalam album ni banyak konsep dia. Ada black metal sikit, ada doom metal sikit, dark metal sikit, banyak konsep Brain Dead ni main sebenarnya. Ini juga antara buruan kolektor-kolektor rock kapak, cuma ia kurang popular di zaman pengeluarannya pada tahun 92 dulu, di mana rocker-rocker semua lebih kenal Silent Death, Suffocation. Tapi Brain Dead macam bila gua borak kan, tak banyak yang sebut pasal Brain Dead. Tapi untuk di kalangan kolektor, ramai juga yang mencari ni album ni, From The Ecstasy. Yang penting first press, dan tentu sekali Chromok. Sayangnya Image of Purity, iaitu first album Chromok, keluar tahun 1991, seminggu selepas FTG dia Freedom That's Gone EP keluar. Gua dah jual kaset tu kan. Bukan jual, gua rasa gua trade sebenarnya kan. Jadi yang tinggal dekat gua sekarang ni Chromok hanya album ni, Forever in Time, iaitu album kedua Chromok pada tahun 1993 tak silap gua. Gua sebenarnya Chromok gua bukan fan sangat. Tapi ini antara rilisan yang wajib sebagai kolektor rock kapak. Gua rasa memang sangat wajib untuk gua simpan kaset ni. Ini The Image of Purity sebenarnya. Menyesal betul gua pergi trade dulu. Oh ya, cerita pasal Chromok. Ni baju gua pakai, ni baju Chromok. Metal shirt baru hantar kat gua. Macam design dia cantik, Siblings. Ya, ting 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 ting. Lagu tu. Kalau lu orang nak beli, ikut link gua bagi kat caption RM60 Semenanjung, RM70 Sabah Sarawak. Alright. Memang cantik design ni, full email printing dia. Seterusnya kita ada kompilasi Dark Life Collection, iaitu kompilasi yang sangat-sangat bersejarah dalam scene extreme metal Malaysia, sebab ini adalah kompilasi yang pertama sekali diterbitkan secara profesional. Sepatutnya syarikat Noise Record yang keluarkan dulu pada tahun 1991, tapi album tu tak jadi dipasarkan, ada masalah dalaman sikit. Kalau album tu jadi dipasarkan, ada kumpulan Pichagari, ada Punisher, ada Slap Dead, tak silap gua, Sikanas, Brain Dead, Silent Death, Suffocation, semua di dalam satu kaset yang sama, keluaran Noise Record. Tapi sayanglah kompilasi itu tak menjadi kenyataan, dan kita tak berpeluang nak mendengar lagu-lagu daripada legend seperti Pichagari, seperti Slap Dead, seperti Punisher di zaman mereka tu. Sebab yang info yang gua dapat daripada otai-otai semua, tiga band ni main memang padat berada, padat gila memang kan. Sayanglah kan. Jadi kompilasi Noise Record tu tak ada, tapi kita ada Dark Life Collection. Dark Life Collection ni pun boleh dikatakan power juga, sebab kat mana kita nak dengar Nemesis punya lagu, dalam ni lah, tahun 1993 punya kompilasi ni. Ini juga menjadi buruan kolektor-kolektor rock kapak bila kita cerita pasal Extreme Metal Malaysia punya rilisan. Ada harga RM12.95, harga pada tahun 1993, antara era-era terakhir menggunakan dollar sign. Ini memang buruan. Lu jual 100 pun laju je kolektor rock kapak beli. Dan kita ada Senseless, apa, EME, Equilibrium, apa tah gua dah lupa tajuk dia kan. Panjang tajuk dia, dia tak tulis kat sini. Epidemic Mentality Equilibrium, panjang menor tajuk dia. Ni tahun 1994. Ini juga antara buruan kolektor-kolektor rock kapak disebabkan ciri-ciri nostalgia dia kan. Ini adalah kumpulan death metal daripada Sarawak dan merupakan rilisan extreme metal pertama secara profesional dari negeri Sarawak. Ini memang menjadi buruan lah, terutama sekali mat-mat metal dan kolektor-kolektor rock kapak daripada belah-belah Borneo mesti nak simpan ni punya. Dan ada juga album pertama Silhang Nas, Conception of Madness, yang diterbitkan pada tahun 1993. Sebenarnya dia punya CD paling rare, sebab CD first press dia dikatakan adalah CD Pro CD yang pertama extreme metal di Malaysia. Silhang Nas punya.
tak silap diterbitkan sebanyak 1000 keping je. So memang terhad lah, memang limited lah. Ni kaset dia, ini kaset dia pun boleh dikatakan rare lah, terutama sekali jika first press lah. Dan yang gua simpan sebagai seorang kolektor rock kapak, memang gua simpan first press sajalah. Gua ada dulu beli pada tahun 2000-an, yang keluaran semula punya, gua dah jual lah. Memang tak layan lah keluaran semula punya. Kolektor rock kapak punya panggil macam gua cakap, dia nak simpan semua first press je. Semua disebabkan nostalgia value. Split album Death and Dead. Sebab Death and Dead ni, Sudden Death dan Brain Dead, macam gua kata tadi, pada tahun 90, 91, 92, ia menjadi sangat fenomena. Ramai mak rock yang gua kenal ni, yang otak-otak ni kan, kebanyakannya semua beralih menjadi Death Thrasher disebabkan Silent Death tu utama sekali. Ada gua simpan gambar-gambar dia orang pakai baju Silent Death semua kan. Orang macam 3 tahun sebelum tu lu pakai baju Search, tiba-tiba lu pakai Silent Death. Macam tu lah betapa kuatnya pengaruh Silent Death ke atas scene mak rock pada masa tu. Satu lagi yang buatkan rare split album ni, sebab ada flyers kecil ni di dalam. Nampak Brain Dead and Silent Death, The Death Video. Ni VHS Death and Death, dirakamkan di Ipoh pada tahun 1993 dan diterbitkan di dalam format VHS, video tape. Boleh dikatakan ini adalah video tape extreme metal yang pertama sekali yang diriliskan lah oleh syarikat rakaman. Tapi sayang gua tak ada VHS tu. Memang rare lah, gua pun tak tahu mana nak cari lah. Dan terakhir sekali kita ada Black Skull. Black Skull ni adalah kumpulan OG, iaitu adik kepada Jack FTG punya band. Gua dah cerita sebelum ni pasal Black Skull ni. Sebenarnya kumpulan-kumpulan yang gua cerita tadi, Brain Dead, Silent Death, Siganas, Suffocation, Senseless, semua gua dah cerita dalam ulasan extreme metal punya slot. Lu orang boleh ikut link dekat bawah ni, gua ada bagi dekat bahagian komen link senarai-senarai ulasan dia semua. Okey, jadi kalau lu orang berminat nak tahu pasal sejarah kumpulan-kumpulan tu semua, boleh ikut link kat bawah. Boleh tonton satu persatu, termasuklah Black Skull ni. Jadi Black Skull ni, ia juga adalah antara kaset yang dicari oleh kolektor rock kapak. Tapi kebanyakan mat metal semua, diorang tak tahu pasal kewujudan Black Skull ni pada zaman tu. Sebab Black Skull ni dia keluar di syarikat rakaman mainstream, iaitu SCS, Suara Cipta Sempurna. Jadi mungkin pada masa pengeluaran dia dah lah tahun 1994, pada masa tu thrash metal dah mula sendu, ramai dah mula beralih ke arah black metal. Manakala yang mat mainstream dia pula, dia dah lebih ke arah kumpulan-kumpulan yang lebih top lah pada masa tu. Biasalah yang mainstream ni nak tahu, nak layan yang top-top je, FTG, Chromo kan. Jadi Black Skull ni diketepikan di zaman pengeluaran dia. Sebenarnya Black Skull ni muzik dia sangat berkualiti. Kalau lu orang dengar muzik dia sebiji macam Kreator campur Sepultura sikit. Memang lain macam lah Black Skull ni, antara yang gua boleh recommend. Kolektor rock kapak mencari album ni sebab album ni bersejarah. Satu, sebab dia diterbitkan oleh SCS, syarikat rakaman mainstream. Satu lagi sebab dia memang bersejarah, macam gua cakap kan. Black Skull ni sering menjadi sebutan lah di kalangan kolektor kaset rock kapak. Jadi demikian itu saja 10 kaset Extreme Metal Malaysia yang dicari oleh kolektor rock kapak. Gua dah bagi tahu tadi kenapa diorang cari semua, dan macam gua cakap lah, dia lebih ke arah nostalgia lah sebenarnya. Okey, setakat ini saja slot sekolah metal rock kali ini berceritakan mengenai kolektor kaset rock kapak yang collect kaset-kaset extreme metal. Jadi kalau lu orang nak beli baju Kromok Sibling ni, lu orang mesti dah bosan tengok gua promote benda sama kan. Boleh ikut link kat bawah lah Okey brother, gua percaya sama lu.